Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Tahukah tuan-tuan, tidak ada manusia yang hidup kekal. Kalau sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun wafat, takkanlah ada manusia yang boleh hidup kekal. Bertemu kita insya-Allah pada pagi ini pada hari yang ke-17 Ramadan, hari yang mulia, dan hari ini kita cuti umum sempena nuzul Quran. Dan insya-Allah pagi ini saya akan berbicara mengenai sinopsis juzuk yang ke-17. Juzuk yang ke-17 ini ada dua surah, iaitu surah Al-Anbiya dan juga surah Al-Hajj. Surah Al-Anbiya dan juga surah Al-Hajj. Al-Anbiya ni maksudnya para nabi, kisah para nabi. Dalam ni ada banyak kisah para nabi. Dan Al-Hajj sebab di dalam ni Allah Ta'ala ceritakan mengenai perihal berkaitan dengan haji. Okey, surah Al-Anbiya. Antara benda-benda yang boleh kita kongsi dalam juzuk yang ke-17 surah Al-Anbiya ini, antara contohnya ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ni Allah Ta'ala kata, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Tak pernah kami jadikan, Allah Ta'ala kata, tidak kami utuskan sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan lelaki-lelaki, ataupun kita katakan lelaki dalam kalangan manusia. Tidak ada rasul dalam kalangan malaikat. Dan kenapa ayat ini diturunkan? Cerita dia ayat ini diturunkan sebab musyrikin Quraisy di Mekah susah untuk menerima hakikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Mereka nak supaya para nabi dalam kalangan malaikat. Jadi Allah kata fas'alu ahlal dzikri, pergi ke Madinah, tanyakan kepada ahlal dzikri, ahli kitab di Madinah, ada ataupun tidak nabi dalam kalangan malaikat. Jawapannya sudah tentu tiada. Itu sebenarnya tuan-tuan sekalian asal maksud ayat fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Seterusnya, antara keistimewaan surah Al-Hajj ni ayat yang ke-30. Allah Ta'ala cerita, tidak akan orang kafir perhatikan dahulunya langit dan juga bumi ini ratqa, satu, berpadu. Fafataqnahum, lalu kami pisahkan dia, lalu jadilah alam semesta. Dan dalam perbincangan moden, inilah yang dikatakan teori Big Bang. Bumi, langit asalnya satu, kemudian Tuhan pun pecahkan. Walaupun kita tidak mengakui 100% bahawa ini adalah ayat yang cerita mengenai Big Bang, tapi kita boleh katakan ada signifikan di situ. Kemudian ayat yang ke-34, ini mukaddimah saya tadi. Tak ada orang yang hidup kekal. Cerita dia musyrikin Quraisy yang tak tahan dengan perkembangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan baginda wafat supaya dakwah baginda pun mati. Lalu Allah Ta'ala kata, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُدْ, tak pernah kami jadikan manusia sebelum kamu Muhammad kekal. Allah kata afa imitta, kalaulah kamu mati, tak afahumul khalidun, fahumul khalidun, takkanlah mereka ni kekal. Menarik yang tuan-tuan, ayat ini digunakan oleh para ulama untuk mengatakan Khidir sudah lama meninggal dunia. Dan ramai ulama yang kata Khidir sudah lama meninggal dunia. Contoh Imam Al-Bukhari, kalau ulama moden macam Syekh Yusuf Qaradawi, banyak hujah-hujah yang mereka bawa. Antara satunya ayat 34 surah Al-Anbiya. Seterusnya surah Al-Anbiya, tuan-tuan, mula daripada ayat 50 sampailah kepada ayat yang ke-90. Sampai ayat yang ke-91 ini Allah Ta'ala ceritakan kisah para nabi, bermula dengan Nabi Ibrahim, bagaimana baginda memecahkan berhala, baginda dipanggil di soal siasat, lalu baginda dihukum untuk bakar. Ayat yang cerita bakar tu Allah kata pada ayat yang ke-69, bila Nabi Ibrahim dibakar, Allah kata qulna ya naru, kami katakan wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah kamu sejuk dan selamat. Bukan sejuk saja. Kalau sejuk saja Nabi Ibrahim akan beku dalam air, dalam api. Tapi Allah kata sejuk yang selamat. Dan selamat itu pula yang nyaman, selamat daripada kesan sampingan api seperti karbon monoksida dan sebagainya. Dan sama juga lepas tu cerita para nabi, antara contohnya ayat 78, 79, ini kisah pertikaian mengenai pemilik kebun dengan tuan punya gembala kambing. Pemilik kebun, hasil tanamannya dimusnahkan oleh kambing biri-biri, oleh pemilik kambing biri-biri. Bila kes ini dibawa kepada Nabi
Nabi Daud memutuskan kambing biri-biri dirampas dan diberikan kepada petani. Lalu Nabi Sulaiman menegur, Nabi Sulaiman kata tak boleh buat macam tu. Tukar hak milik untuk sementara. Ketika manakala hasil kebun yang musnah diganti dengan hasil pada binatang ternak yang dia pegang. Manakala pemilik kambing biri-biri perlu menanam kembali hasil tanaman. Bila dah sempurna, ditukar milik. Dan cerita ini sebenarnya banyak hikmah, antaranya cerita ini berkaitan dengan transfer teknologi. Jadi selepas peristiwa ini berlaku, pengembala kambing tahu ilmu bercucuk tanam, dan yang bercucuk tanam tu pun petani tahu ada juga sumber-sumber rezeki pada binatang ternak. Dan seterusnya cerita Nabi Ayub, doa baginda yang bagus untuk kita amalkan bila kita sakit, ayat yang ke-83, anni massani ad-durru anta arhamur rahimin, aku ditimpa sakit, engkau lah yang maha pengasih di antara yang mengasihani. Sama juga ayat 87-88 cerita tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Nabi Zakaria ayat 89-90, bagaimana doa baginda supaya dikurniakan anak. Doa ni Allah kata, Rabbi la tadharni farda, Tuhan jangan biarkan aku seorang diri tanpa zuriat, wa anta khairul warithin, engkau lah sebaik-baik pewaris. Ayat ni doa orang yang tak ada anak. Jangan pula kita kata ayat ini untuk cepatkan jodoh, Tuhan jangan biarkan aku farda seorang diri tanpa pasangan. Sebenarnya itu kurang tepat. Sebab konteks sebenarnya ayat ini adalah jangan biarkan aku seorang diri tanpa zuriat. Dan saya pernah jumpa seorang Tan Sri. Dia kahwin lama, tak ada anak. Lalu orang cadangkan supaya dia berdoa. Dia pergi umrah. Semasa tawaf, dibaca doa ayat ni. Rabbi la tadharni farda, ayat yang ke-89. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dia tawaf, baca doa ni. Alhamdulillah dia kata balik ke Malaysia, isteri dia mengandung. Dan seterusnya ayat yang ke-96, Allah Ta'ala cerita bila dekat kiamat, benteng yang mengurung Ya'juj dan juga Ma'juj terpecah dan mereka keluar bermaharajalela daripada segenap penjuru. Ada huraian tersendiri. Sama juga ayat yang ke-107 ni Allah Ta'ala sebut Nabi adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seterusnya tuan-tuan, surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ni yang menarik perhatian ayat yang kelima. Allah Ta'ala cerita mengenai kiamat ni boleh berlaku sebab apa? Allah Ta'ala yang mampu mencipta manusia daripada peringkat air mani bertukar jadi seketul darah, seketul daging dan sampai lahir. Takkanlah Allah Ta'ala yang boleh buat kompleks begitu manusia ni tak mampu untuk hidupkan manusia. Dan secara tak langsung ayat yang kelima ni berbicara mengenai satu ilmu, iaitu ilmu embriologi. Kemudian lagi ayat yang ke-18 Allah Ta'ala cerita semua makhluk sujud tunduk patuh kepada Tuhan dalam sistem alam. Termasuklah pokok-pokok, gunung ganang, binatang dan sebagainya. Kemudian ayat 19 Allah Ta'ala cerita mengenai dua pihak yang bertelagah. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ini adalah dua pihak yang bertelagah tentang Tuhan mereka. Kalau baca tafsir ayat ini turun bila? Turun ketika permulaan perang Badar, yang mana perang Badar dimulai dengan perang tanding daripada pihak muslimin 3 orang melawan pihak musyrikin 3 orang. Ketika kedua-dua pihak nak bertembung, Allah kata inilah dua golongan yang berselisih pandangan tentang Tuhan mereka. Satu mukmin, satu tidak beriman. Kemudian seterusnya ayat yang ke-27 sampailah mula daripada ayat 26 sampailah ayat yang ke-37, ini perihal haji. Bagaimana Nabi Ibrahim diberi tempat oleh Allah Ta'ala untuk bina Kaabah. Dan ayat yang ke-27 selepas baginda membina Kaabah, baginda memanggil manusia daripada segenap penjuru untuk datang menunaikan haji. Dan kita datang buat haji kenapa? Kerana seruan pada ayat yang ke-27 oleh Nabi Ibrahim. Lagi ayat yang ke-41. Ayat ni kita boleh katakan prinsip utama dalam politik. Allah kata alladzina immakkannahum, orang yang kalau diberikan kedudukan kuasa, orang yang kalau diberikan kedudukan ataupun kuasa politik, mereka akan melakukan 4 perkara. Apa dia? Aqamus solat, dirikan solat, tunai zakat, suruh benda baik, cegah benda mungkar. Jadi siapa saja yang berpolitik, antara matlamatnya adalah untuk melakukan 4 perkara ini. Dan seterusnya tuan-tuan, banyak lagi lah topik-topik dalam surah Al-Hajj yang bagus untuk kita bincang. Dan yang terakhir sekali, antara yang paling menarik minat kita adalah ayat yang ke-73. Ayat ini Allah Ta'ala cerita mengenai logik kenapa berhala tak boleh disembah. Allah kata, wahai sekalian manusia diberikan contoh.
untuk kamu perhati. Allah kata benda yang kamu sembah selain pada Allah tu tak mampu pun untuk mencipta seekor lalat. Walaupun mereka berhala-berhala tu berkumpul untuk buat seekor lalat, tak mampu. Tapi kalau sekian lalat tu pula merampas sesuatu daripada berhala, berhala tak boleh buat apa-apa sebab mereka berhala. Jadi Allah kata lemah orang yang meminta dan yang dipinta. Ini adalah satu kiasan yang sangat hebat yang Allah Ta'ala berikan dalam Al-Quran. Bagaimana penyembah berhala ini sebenarnya orang yang bodoh. Sebab apa? Berhala tu tak mampu nak buat apa-apa walaupun seekor lalat. Pasal kalau lalat ni, dia lalu, dia tengok dekat berhala tu ada bunga-bunga yang ditabur oleh para penyembah. Lalu lalat tu ambil kuntum bunga tu, letak dekat ujung kaki dia, dia bawa lari. Berhala tak boleh buat apa. Jadi daripada kamu sembah berhala, elok lagi kamu sembah lalat. Jadi kalau lalat kamu tak nak sembah, kerana kamu anggap lalat itu makhluk yang lemah, apatah lagi berhala-berhala. Ini antara contoh yang powerful yang Allah Ta'ala berikan dalam surah Al-Hajj. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perkongsian ini dan dia akan jadi satu pembakar semangat untuk kita terus tadabbur Al-Quran. InsyaAllah kita jumpa besok untuk sinopsis ringkas juzuk yang ke-18 sempena hari yang ke-18 Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.